Terima kasih Nurlela di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman memberi jaminan mereka yang didapati bersalah atas kecuaian dalam kejadian bot karam berhampiran Pulau Mengalum baru-baru ini akan berhadapan tindakan tegas. Datuk Musa berharap siasatan menyeluruh akan dapat mengenal pasti punca kejadian tragis itu. Menurutnya, beliau telah mengarahkan pihak berkuasa tempatan untuk memperketatkan kawalan ke atas pengusaha bot yang tidak mematuhi peraturan sedia ada apabila membawa penumpang ke laut. Beliau menyatakan demikian selepas mengadakan pertemuan dengan Duta Besar China ke Malaysia, Dr. Huang Hui Kang, di kediaman rasminya di Srigaya, Kota Kinabalu. Datuk Musa turut memberi jaminan penumpang yang terselamat akan menerima rawatan yang terbaik di hospital kerajaan. Insiden bot karam perampiran Pulau Mengalum pada Sabtu lalu melibatkan 28 pelancong Cina dan 3 kru kapal. Setakat ini 22 orang selamat, 3 disahkan terkorban, manakala 6 lagi termasuk seorang kru bot masih hilang. Sementara itu, Duta Besar China ke Malaysia, Dr. Huang Hui Kang berharap usaha mencari dan menyelamat mangsa insiden bot karam termasuk warganya yang masih hilang dilaksanakan secara menyeluruh dan terbaik sehingga setiap mangsa yang masih hilang berjaya ditemui. Dr. Huang berkata siasatan terperinci terhadap insiden tersebut juga perlu dijalankan pihak berkuasa dengan segera bagi mengenal pasti punca kejadian malang berkenaan. Ia penting agar langkah penambahbaikan dapat dilaksanakan bagi memastikan kejadian sumpah mati tidak berulang. Seterusnya menjamin keselamatan pelancong di negeri ini termasuk pelancong dari China pada masa hadapan. We request Sabah State Government and the hospital to do their best to take care of Chinese survivors and to give their best professional medical treatment in order to have early recovery. Beliau ditemui media ketika melawat warga negara China yang terlibat dalam insiden bot karam tersebut di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. Dr. Huang turut mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri atas usaha dan kerjasama yang diberikan termasuk menjaga kebajikan mangsa yang terlibat selain usaha pasukan penyelamat yang berhempas pulas dalam operasi mencari dan menyelamat mangsa bot berkenaan. Sementara itu, operasi SAR hari ke-5 diperluaskan sehingga 3,900 batu nautika persegi berbanding 3,000 batu nautika persegi semalam. Pencarian hari ini juga mula memasuki kawasan perairan Miri, Sarawak. Pegawai Maritim Rescue Subcenter MRSC Nur Hafizah Hassan berkata 2 aset baharu turut digerakkan iaitu KD Selangor milik Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dan KM Siakap milik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Maritim Malaysia. Setakat ini Maritim Malaysia menugaskan 4 buah kapal, sebuah bot dan 2 pesawat dalam operasi tersebut, manakala Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM sebuah pesawat. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM menugaskan 2 kapal dan 2 buah bot, manakala pasukan polis marin menggerakkan 4 buah bot. Negara Brunei Darussalam juga membantu melaksanakan SAR di kawasan perairan negara berkenaan dengan sebuah kapal dan sebuah pesawat. Beliau menyatakan demikian ketika taklimat perkembangan operasi SAR kepada media di Pejabat Maritim Malaysia Likas. Bilik Gerakan Maritim Malaysia beroperasi 24 jam dengan 15 anggota terdiri daripada pegawai Maritim Malaysia, TLDM dan polis. Jabatan Keselamatan Jalan Raya JKJR Sabah menyasarkan 50% kadar penurunan kemalangan jalan raya menjelang tahun 2020 menerusi kempen keselamatan jalan raya yang dilaksanakan di seluruh negeri ini. Kempen tersebut juga bermatlamat menurunkan kadar kematian akibat kemalangan jalan raya sebanyak 50% sekaligus mencapai matlamat sifar kematian. Pengarah JKJR Sabah Hedrian Shah Abdul Karim berkata pihaknya sentiasa proaktif dan komited dalam menganjurkan program tersebut kerana ia berupaya menerapkan budaya keselamatan jalan raya di samping meningkatkan kesedaran terhadap pematuhan peraturan jalan raya dalam kalangan pengguna. Ini terbukti apabila Sabah mencatatkan tren penurunan bilangan kematian akibat kemalangan sepanjang 5 tahun lepas. Rata-ratanya semua daerah mencatatkan penurunan dalam tempoh 5 tahun itu, dan ada satu daerah di mana pada tahun 2015 dia hanya mencatat lebih kurang 10 daripada 10 kematian.
ini sebenarnya satu motivasi kita jugalah agar daerah-daerah ni yang mencatatkan rancakap bilangan kematian rendah ni mungkin boleh mensesarkan kematian sibar untuk sepanjang tahun. Ya, jadi kita perlu berusaha keras ke arah itulah. Beliau ditemui media dalam kempen keselamatan jalan raya bersama Petronas Dagangan Berhad di Tebobon, Kota Kinabalu. Menurut Hedriansyah, 80% kemalangan jalan raya adalah berpunca daripada kecuaian pengguna, antaranya memandu melebihi had laju, menukar laluan tanpa menggunakan lampu isyarat, memotong secara berbahaya dan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan dengan Nurlela di Angkasa Puri. Silakan.